Salam dan salam sejahtera. Penyerahan saya. Harapan palsu PM pada rakyat. Maaf kalau saya agak celupa untuk memberi pencerahan berkenaan dengan isu ini. Tetapi ini yang saya lihat sebagai rakyat. Yang mana yang pertama, isu yang saya lihat adalah janji 100 hari PM. Apakah dia akan melaksanakan janji dia apabila ada kementerian yang gagal? Kita tahu bahawa PM berjanji 100 hari untuk menilai setiap kementerian, setiap menteri yang dilantik untuk menerajui kementerian, dan yang mana apakah Perdana Menteri akan memecat mereka kalau gagal? Apakah Perdana Menteri akan menasihatkan mereka untuk letak jawatan sekiranya gagal menjalankan kerja? Juga tidak. Ini pasti. Kerana dia ingin mengekalkan jawatan dia sebagai Perdana Menteri, tidak mungkin mereka dipecat ataupun mereka ini dinasihatkan untuk letak jawatan sekiranya gagal. Kerana ini boleh menumbangkan kerajaan yang beliau tubuhkan ini. Ini adalah sesuatu yang kita akan lihat. Tetapi dia memberi harapan palsu kepada rakyat bahawa janji 100 hari dia itu seolah-olah beliau ni seorang yang tegas ataupun seorang yang mempunyai kebolehan dalam pentadbiran. Saya tidak mempertikaikan, tetapi yang berjanji adalah Perdana Menteri. Sepatutnya tidak perlu dia berjanji kepada rakyat bahawa dia hendak menilaikan pemimpin yang telah dilantik menjadi menteri daripada kalangan mereka ini tadi. Kerana ini akan memakan diri. Tetapi beliau memberi harapan palsu kepada rakyat dengan janji manis yang mana seolah-olah apabila 3 bulan ini nanti kita akan lihat kementerian itu berjalan dengan baik. Hari ini saja kita dengar di media sosial bahawa ramai daripada penuntut di universiti yang tidak bersetuju atas pelantikan Menteri Pengajian Tinggi, yaitu Noraini daripada UMNO, yang mana letak jawatan, dan apabila kerajaan baru ini terbentuk dia diambil lagi sebagai menteri yang sama. Dan apakah dalam waktu 3 bulan ini COVID ini terus drop, dia punya ini pandemik ini tidak akan tinggi lagi, melonjak carta dia? Apakah Menteri Kesihatan mampu lakukan dalam waktu 3 bulan? Jawapannya juga tidak mungkin boleh berlaku. Ini bukan magic. Jadi ini jelas yang kita lihat bahawa pentadbiran Perdana Menteri ini, yang mana juga Perdana Menterinya suka memberi janji harapan palsu kepada rakyat. Kita tahu yang terbaru ini, yang mana pada saya lihat, saya terkesan melihat veteran-veteran tentera apabila dia cuba nak mengatakan bahawa hendak memberi pencen kepada anggota tentera yang bersara awal ni. Saya tahu Perdana Menteri ini menjadi Menteri Pertahanan apa semua. Tetapi kenapa hari ini dia nak ceritakan isu itu? Ini bukan satu perkara mudah. Bukan hari ini nak cerita besok laksana, ataupun dalam pentadbiran beliau ini menjadi Perdana Menteri boleh laksanakan. Tidak mudah. Askar berhenti 10, berhenti 12, berhenti 13, berhenti 15, berhenti 18 yang tidak menerima pencen, ataupun mereka ini bersara awal ni. Nak melaksanakan sistem untuk memberi agihan pencen kepada mereka pesara awal ni, baik, untuk kebaikan itu baik, saya akui, bagus. Tetapi jangan hanya kata-kata, hanya untuk mengumpan undi. Ini jelas saya lihat bahawa dalam pentadbiran beliau, janji manisnya ini, yang mana dia memberi harapan palsu kepada bekas pesara tentera yang bersara awal ni, pada saya jangan percaya. Saya tidak yakin perkara itu. Tetapi kalau terlaksana, tidak apa. Dalam waktu terdekat tak boleh dilaksanakan. Apalagi dalam keadaan negara kita dalam tidak mempunyai duit hari ini. Dia nak menceritakan isu itu pada anggota tentera yang bersara awal ni. Itu bukan sesuatu yang hari ini kita cakap besok boleh terlaksana, ataupun bulan depan boleh terlaksana, ataupun 6 bulan boleh terlaksana. Kerajaan kita ni kita tahulah, dia akan mengkajikan benda tu sampai, kalau ada filenya itu sampai ke bawah, sampai habis dimakan anak-anak, baru akan timbul lagi cerita baru. Apabila dekat nak pilihan raya, maka askar lah digunakan untuk senjata mereka mencari undi. Rakyat mungkin ramai tidak faham. Tapi di sini saya nak perceritakan semula bahawa undi POS itu yang membuatkan Barisan Nasional itu menang banyak
pemimpin-pemimpin UMNO itu menang banyak adalah daripada undi pos. Undi pos dahulu. Jujur saya kata nih sebagai rakyat, saya agak celupal di sini. Undi pos dulu banyak menipu. Terutamanya undi-undi daripada kem-kem tentera nih. Sebab itu, waktu pemerintahan Barisan Nasional, kem-kem tentera ini mereka akan letak di parlimen yang mana UMNO pegang yang agak tidak begitu kuat, dan mereka akan letakkan pos-pos kem Wataniah di sana bertujuan untuk mendapatkan undi pos, yang mana undi pos ini akan menyelamatkan nyawa mereka dalam politik. Tetapi hari ini saya percaya tentera yang besar awal nih, yang mana juga yang dah berpencen tuh, ramai yang tidak menyokong kerajaan karena mereka sudah tahu permainan politik yang ada dalam kerajaan nih sudah terlalu busuk. Ramai daripada pesara tentera yang daripada dulu sampai hari ini. Cuba pergi tanya. Mereka ini kadang-kadang tidak pernah pun mengundi. Tetapi nama mereka dah pun ada di sana, dan mereka juga dikatakan sudah pun mengundi. Tapi padahal yang undinya daripada tangan mereka sendiri tidak pernah. Ini adalah berlaku dahulu. Itu selepas PRU ke-15 ini nanti, apabila berlangsung saja PRU, saya harap PHS berhati-hati dalam menangani isu undi pos ini. Karena undi pos inilah yang banyak menipu. Itulah kenapa mereka beria sangat untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan ini, kerana mereka tahu mereka akan menggunakan kuasa mereka sebagai pentadbir yang ada hari ini, yang mana kita lihat di waktu PRU ke-14. Cuma apa yang berlaku di PRU ke-14, kerana suara rakyat itu sudah jelas inginkan perubahan, maka tidak dapat dikawal lagi oleh undi pos kerana suara rakyat itu terlalu banyak dan undi pos tidak dapat mengatasi itu. Tetapi di beberapa kawasan masih boleh mereka tampung dengan menggunakan undi pos. Ini yang saya lihat. Jadi jangan PM yang mana saya pergi dah sampai ke undi pos nih, yang melalut ke sini, tetapi apa yang berlaku dalam pentadbiran negara kita ini, yang mana kita lihat janji PM ni kepada pesara tentera, kalau ada itu baik. Tetapi isu yang dimainkan oleh Perdana Menteri ini bukan 2 hari. Dah 20 tahun yang lalu cerita ni. Tak perlulah nak ceritakan lagi. Pesara-pesara awal tentera ni pun ramai juga yang dah pun tak ada lagi. Ramai juga yang sudah pun tidak berminat dengan isu seperti ini. Jadi PM nak mainkan isu ini hanya bertujuan untuk lunak bekas-bekas tentera ini mendengar. Jadi saya harap pesara awal tentera jangan percaya janji-janji PM ni. Ini adalah janji manis yang cuba PM lemparkan untuk mendapat undi daripada kita rakyat ini, untuk kepentingan pribadi politik mereka. Saya bukan menghasut, tetapi ini hakikat. Ini bukan satu perkara mudah. Kerajaan ini paling lama lagi pun bertahan dalam 18 bulan. Silap-silap COVID selesai, dah menurun, rakyat semua dah pun divaksin, maka pilihan raya akan berlaku. Bila masa Perdana Menteri nak buat? Itulah saya kata janji palsu. Jadi tidak perlu nak memberi kata manis kepada pesara awal tentera ini berkenaan dengan isu ini, kerana pada saya, jangan harapan palsu ini sangat memuakkan rakyat. Kerana rakyat akan menunggu, berharap, tetapi tak ada. Itulah yang berlaku dengan kerajaan Barisan Nasional pimpinan UMNO dahulu. Janji manis terlalu banyak, tetapi hakikatnya apabila pilihan raya baru mereka mainkan dengan duit sedikit, tetapi selepas itu hilang lagi. Ini adalah yang berlaku. Jadi perkara yang sama lagi, mereka nak buat lagi untuk ditontonkan oleh rakyat. Jadi jangan percaya. Saya tidak percaya. Kalau PM betul boleh buat, lakukan dalam waktu pemerintahan Perdana Menteri ini, yaitu dalam waktu tempoh 6 bulan kajian, dan terus bayar pada anggota tentera. Jika dalam 6 bulan ini saya lihat tak ada, bermakna Perdana Menteri membohongi pesara awal tentera. Jangan cerita nak buat kajian lah, nak buat inilah. 6 bulan itu dah begitu lama. Sebab apa? Daripada Barisan Nasional dahulu janji inilah kepada pesara awal tentera.
Saya tak nak rungkaikan banyak dengan isu pesara awal tentera ini. Berkenaan dengan isu tentera ini. Kerana nanti terkena Perdana Menteri. Ramai menteri-menteri pertahanan juga akan kena. So itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. So sekian, terima kasih. Thank you.